Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Berita pagi bersama saya, Tira Minuddin. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan perlunya ada ketelusan dalam pengurusan sebarang dana kutipan derma di negara ini. Setiap kutipan derma oleh mana-mana organisasi perlu mengikut peraturan bagi memastikannya dapat disalur kepada golongan sasar. Kerajaan Madani sendiri kata Perdana Menteri sentiasa mengutamakan kepentingan dalam pengurusan kewangan bagi mengelak disalahguna pihak tidak bertanggungjawab. Itu sebabnya dalam soal saya kata pengurusan atau kelola kena teliti. Kadang kita kutip derma buat sekolah Mahat Tafiz buat ni, dia kena ada peraturan. Kalau tidak, dia kutip itu kemudian beli kau. Kalau dia baiki rumah dia. Jadi sebab itu kita kena ikut peraturan. Sementara itu, menerusi kenyataan di Facebook, Perdana Menteri yakin dengan peranan Setiausaha Akhbar dan Unit Komunikasi Korporat selaku jentera utama komunikasi kerajaan. Ini terutamanya dalam menangkis dakwaan pihak tidak bertanggungjawab yang menangguk di air keruh terhadap usaha kerajaan merungkai masalah rakyat dan mengangkat kembali martabat negara. Perdana Menteri menjelaskan usaha dan pendekatan yang diambil tidak akan membawa hasil yang segera tetapi rakyat memperoleh manfaat dalam tempoh jangka panjang. Perdana Menteri meletakkan jangkaan amat tinggi kepada prestasi serta gerak kerja Setiausaha Akhbar dan Unit Komunikasi Korporat yang mempunyai peranan penting menyebar luas dasar inisiatif juga pencapaian kerajaan. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi tiba di Tokyo, Jepun untuk lawatan kerja 7 hari. Fokus utama kunjungan membincangkan usaha kedua-dua negara dalam memperkasa bidang TVET dan industri halal. Ketibaan Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid di lapangan terbang Haneda, Tokyo disambut Timbalan Ketua Perwakilan Kedutaan Besar Malaysia di Jepun, Anwar Uzi. Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid diiringi Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir serta Pengerusi Amanah Rakyat MARA Datuk Dr. Ashraf Wajdi Dusuki. Lawatan ke Jepun merupakan lawatan kerja sulung Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid selepas dilantik Timbalan Perdana Menteri bawah pentadbiran Kerajaan Madani pada Disember 2022. Laporan Nur Ain Abu Bakar. Agenda utama lawatan tertumpu kepada jalinan usaha sama bagi memperkasa bidang TVET. Yang amat berhormat Timbalan Perdana Menteri yang juga merupakan pengerusi jawatan kuasa TVET negara dijangka akan menerima taklimat mengenai pengurusan TVET di Jepun. Pertemuan dan taklimat ini adalah selaras dengan matlamat untuk menzahirkan polisi TVET negara seperti yang diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri pada Disember tahun lepas, yang mana dijangka akan dilancarkan pada Jun tahun ini. Turut menjadi fokus, pengukuhan industri halal menerusi sesi libat urus dengan pemain industri. Antaranya sesi meja bulat menghubungkan ekosistem halal antara Malaysia dan Jepun yang dijadual berlangsung di Osaka. Kerjasama yang mungkin kita dapat adakan di Jepun ini saya rasa memperluaskan lagi bukan saja jaringan atau jalinan Malaysia dalam bidang ini. Saya rasa ia juga akan dapat membuka peluang untuk mungkin syarikat-syarikat tempatan di Malaysia untuk mencuburi peluang ataupun mengadakan kerjasama dengan syarikat-syarikat yang mungkin berminat untuk mencuburi dalam bidang perindustrian halal. Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid yang juga Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah akan dianugerahkan ijazah kehormat dari Institut Teknologi Shibaura, Tokyo. Ia pengiktirafan terhadap sumbangan beliau dalam pengukuhan kerjasama pendidikan teknikal Malaysia-Jepun dan usaha memartabat TVET. Beliau juga akan menerima watikah pelantikan sebagai Presiden Pertubuhan Kemajuan Industri, Kerohanian dan Budaya OISCA Antarabangsa bagi Cawangan Malaysia.
Kerjasama Malaysia-Jepun ini tidak dapat dinafikan lagi. Hubungan ini sudah sedia terjalin lebih 6 dekad lalu. Malah, lawatan rasmi ini juga rentetan daripada pertemuan Perdana Menteri kedua-dua negara pada Disember lalu yang bersetuju meluaskan kerjasama Malaysia-Jepun ini menerusi perkongsian strategik komprehensif. Kesalin hubungan ini isyarat kukuh menunjukkan kesungguhan kedua-dua negara dalam merealisasikan kerjasama dua hala ini. Sejak 2015, Jepun merupakan rakan dagang keempat terbesar Malaysia selama 9 tahun berturut-turut. Tahun lepas, nilai dagangan dengan Jepun berjumlah lebih 156 bilion ringgit. Ia merangkumi 5.9% daripada jumlah keseluruhan perdagangan Malaysia. Nur Ayan Bakar, Tokyo, RTM. Satu mekanisme tambahan perlu dikenapasti bagi memastikan kanak-kanak bawah 13 tahun tidak mendaftar untuk buka akaun media sosial. Ia penting bagi mengelak kumpulan berkenaan terdedah kepada sebarang jenayah dalam talian. Menteri Komunikasi Fahmi Fadil berkata, Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia perlu bekerjasama dengan pengendali platform berkenaan bagi tujuan itu. Perkara mengenainya telah ditegaskan beliau pada pihak TikTok. Dia bukan sekadar konten, tapi kita risau kalau ada contoh aspek-aspek e-dagang, ya, commerce dan juga scam. Jadi kita tak nak anak-anak kita terlibat ataupun menjadi mangsa kepada masalah-masalah dan jenayah-jenayah ini. Kementerian Kesihatan akan mempertimbang langkah menyediakan kawasan khas merokok khususnya bagi premis makanan di kawasan sempit. Menterinya Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, premis di kawasan sempit agak sukar bagi mematuhi jarak 3 meter untuk merokok yang dikuatkuasakan ketika ini. Kami akan pastinya pertimbangkan khas, akan keperluan mungkin keperluan untuk mengadakan dedicated tempat-tempat tertentu supaya seperti mana negara-negara maju yang lain, Singapura, Hong Kong, Japan, mereka punya tempat-tempat yang mana mereka diizinkan merokok di kawasan-kawasan designated area itu. Mengulas lanjut, beliau berkata perkara itu bukan satu langkah mengundur ke belakang, sebaliknya bagi memastikan larangan merokok pada jarak 3 meter dari premis makanan dipatuhi. Beliau turut memaklumkan Jalan Alo akan dijadikan model peranan bagi Kuala Lumpur street food yang mematuhi tahap kebersihan serta larangan merokok di premis makanan dan kawasan penjaja. Kementerian Belia dan Sukan menggerakkan program kembara Jumpa Orang Muda Jom sebagai platform mendapatkan maklumat balas serta pandangan pelan transisi kepimpinan belia. Timbalan Menteri Adam Adli Abdul Halim berkata, program berkenaan adalah 2 dalam 1 iaitu meraihkan aktiviti mempromosi gaya hidup rakan muda selain sesi temu rapat bersama Pertubuhan Belia sempena proses transisi umum belia. Mengulas lanjut, beliau berkata pihaknya menyasar untuk menyelesaikan program itu secepat mungkin bagi menjadikannya sebagai rumusan dasar yang bakal dilaksana selepas ini menerusi input yang diperoleh. Bintang RTM 2024 bakal tiba ke kemuncaknya minggu depan. Bagaimanapun, impian Shahreza dan Shah Nuril untuk ke pentas akhir tidak kesampaian selepas kedua-duanya tersingkir pada konsert separuh akhir malam tadi. Enam peserta berjaya mengesahkan slot ke final masing-masing Hadi Hoof, Fika, Joy, Elia Guntabit, Roxy Iksi dan Dania. 2 peserta iaitu Elia Guntabit dan Roxy Iksi telah terpilih menjadi peserta pilihan juri jemputan. Kesemua persembahan 8 peserta dinilai juri tetap Datuk Syafina Selamat dan LY bersama 2 juri undangan iaitu Liza Hanim dan Nur Aniza Idris. Bintang RTM 2024 bersiaran secara langsung setiap Sabtu pukul 9 malam menerusi TV2. Berita pagi diteruskan dengan edisi Sabah dari Sungai ke Segara, Palestin pasti merdeka. Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan.